والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, muslimat dan lain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sambung lagi insya-Allah kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslikil Muttaqin. Muka surat sayangnya 294. Tu apa? 100. 217. Oh. 217. Jangan lama. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fata'ammal ayyuhar raghibu fil ilmi wal amali hadhihi al-khisal wa'lam anna أعظم الأسباب في رسوخ هذه الخبائث في القلب طلب العلم لأجل المباهاة والمناقشة، فالعامي بمعزل عن أكثر هذه الخصال، والمتفقه مستهدف لها، وهو معرض للهلاك بسببها. فانظر أي أمورك أهم أن تتعلم كيفية الحذر من هذه المهلكات وتشتغل بإصلاح قلبك وعمارة آخرتك، أم الأهم أن تخوض مع الخائضين فتطلب من العلم ما هو سبب زيادة الكبر والرياء والحسد والعجب حتى تهلك مع الهالكين. Artinya, maka fikirkan dan bicarakan olehmu hai orang yang gemar pada menuntut ilmu. Bagi orang yang menuntut ilmu, fikirkan dan bincangkan bagi segala perkara ini. Kena fikir semua benda ni, yakni segala sifat yang kecelaan ini, sifat-sifat yang mencela yang disebutkan. Dan ketahui olehmu bahawasanya sebesar-besar sebab yang membawa kepada segala sifat yang kejahatan di dalam hati itu, iaitu orang yang menuntut ilmu kerana bermegah-megah. Menuntut ilmu kerana nak bermegah-megah. Iyalah, lagi makin tinggi sijil, lagi kita rasa hebat lah. Kalau rendah tak ada apa. SPM, PMR di Malaysia kita kan, SPM, IPSR, PMR, PT3 tu tak ada arah lah ni. Pasal COVID je pasal SPM kena buat juga. Ujung ni bulan ni SPM, STPM, stamp kalau kata 6. Kemudian ijazah pertama sejadah muda, master, PhD. Lepas tu tak ada lagu dah. Lepas tu ada orang yang ambil beberapa PhD. Ambil tu kalau kata kerana bermegah-megah, habis jahanam lah kita, binasa. Dan kerana munaqashah, yakni hendak mencela akan perkataan orang. Munaqashah ni maknanya dia boleh hidup pergi berdebat dan dia boleh menang perdebatan. Munaqashah ni perbincangan. Kerana hendak mencela akan perkataan orang supaya dia boleh menang dengan perkataan dengan orang yang banyak, maknanya dia kemas lah, hujah hebat, ilmu banyak. Dan kerana hendak berbantah-bantah dengan orang, sebab nak tunjuk apa yang dia ada daripada ilmu yang ada di dada.
Maka orang awam, yakni orang yang tiada menuntut ilmu, kerana yang demikian itu jauh daripada kebanyakan perkara sifat yang kecelaan ini. Maksudnya orang yang berilmu kena jauhkan diri dia daripada sifat yang tercela ini. Merasa diri dia telah hebat dengan sebab ilmu yang dia ada. Kita dituntut untuk ilmu, tetapi bukan untuk kita nak tunjuk siapa lebih hebat. Baik, dan orang yang baharu menuntut ilmu fiqh itu, iaitu yang dilontarkan akan dia, yakni yang menjadi sasaran bagi segala sifat kecelaan ini. Maknanya orang yang menuntut ilmu fiqh sahaja. Pasal semayang kan, kita banyak apa, kita pasal semayang lah. Kalau kita ni banyak apa nama semayang begitu begini, sebab benda penting lah kan, kita mengaji yang tu. Jadi baru menuntut ilmu fiqh, barulah habis satu kitab. Baik, lepas tu dia akan main. Yang biasanya yang hak duk jadi ni kepada orang yang dia mengaji, bukan tak ada ilmu langsung, ada ilmu. Macam tu dia kata, macam saya duk kata selalu lah kan. Dia ada sampai 10 level. 1, 2, kita kata semayang lah, ada 10 level. Level 1, level 2, pangkat 3, pangkat 4 kan, pangkat sampai pangkat 10. Dia pangkat 1, dia boleh berasa kemahiran dengan apa yang dia ada tu. Baru isu yang baru ni pasal An-Nabru. Kalau tuan-tuan tahulah, saya cerita bila sebagai satu pengetahuan bagi yang tak tahu, ataupun ilmu baru, An-Nabru. Dalam baca Quran ada satu yang disebut dalam istilah dia An-Nabr. Ada seorang ustaz tu, dia cerita pasal An-Nabru. Dia kata orang-orang Al-Quran, qori-qori, guru Quran yang di Malaysia ni, yang reti, yang tahu tentang An-Nabru hanya 2% saja. 98% tak tahu. Oh, dia boleh kata macam tu. Padahal dia tu kalau ni ikut, bukanlah mengaji dalam bidang betul-betul Al-Quran. Memanglah dia hafiz Al-Quran, dia adalah mengaji bukan tak mengaji. Tapi taklah kita kata sampai hak yang lain-lain tu. Dia ceritanya kalau orang betul yang ada banyak ilmu, dia relax lah. Dia tak akan jadi macam kawan tu salah, kawan ni salah, kawan ni tak betul, kawan ni dia tak jadi macam tu. Yang jadi macam tu hak biasanya orang yang tak cukup ilmu lagi. Bukan tak ada ilmu, ada, tapi dia berasa dia kemah macam ni kita kata ni. Hak yang ni dia kata macam tu, An-Nabru. Habis orang guru Quran, pensyarah, doktor, master, tu macam-macam, semua satu Malaysia bising. Cerita pasal An-Nabru saja. An-Nabru ni kita kata macam intonasi suara lah. Ada tempat-tempat dalam Al-Quran yang kita mungkin bila kita baca di situ kita kena angkat suara sikit. Contoh yang disebut macam waladdallin dia kata. Ada beberapa tempat nak menunjukkan apa nama orang suara lah. Macam kita kata kalau kita marah suara dia macam ni, kalau kita kalau kita tanya macam ni, macam itulah lebih kurangnya. Baru semalam dan saya tengok jumpa video lah, lebih kurang pukul 1 pagi jumpa pun, tengok pukul 1 pagi dan tengok setengah pukul 2 lebih boleh nak doktor bincang belakang. Syekh Arab pun ada juga bincang pasal An-Nabru. Orang awam yang tengok perbincangan tu kami tak faham lah. Maksudnya perbincangan dia dalam, tinggi. Dan ini bukan perbincangan orang awam kan, yang dia cerita tentang orang awam, yang tu yang dia cerita kepada orang awam, dia tu akan jadi masalah. Sama lah orang kata kita ni pasal apa kita nak kena pakai mazhab Syafi'i. Semua ni mazhab Syafi'i kita ni, pasal apa kita nak pakai kan, kita hadis lah. Cerita dia, kita ni kuasai ke Quran, kuasai ke hadis, itu satu hal lah. Jadi bukan saiz kita nak faham terus daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita mengajilah mazhab Syafi'i tu. Esok kalau agak-agak boleh pi dengan mazhab Syafi'i, dah pakar kemat.
Tak apalah Hanafi rentah mazhab pun. Kan dia ada satu mazhab, satu kita mula bagi kukuh kemas. Kemudian pi ke 4 mazhab. Lepas pi 4 mazhab, pi ke 8 mazhab. Lepas tu ada lagi macam-macam hak tu. Kalau kemas tak apa, ni mazhab ni pun tak lepas kita kata. Hak mazhab ni pun kita tak tahu banyak lagi. Kan? Kadang-kadang dalam mazhab Syafi'i pun dalam satu masalah, dalam satu isu ada berbagai kaul ataupun pelbagai pendapat. Yang kadang-kadang kita pakai satu pendapat ataupun 2 pendapat je. Padanlah kita ni untuk kita, tapi kita tak boleh tunjuk kemas sangatlah. Macam tu lah. Kita tak boleh nak kata apa nama orang ni tak betul, yang betul, cek dulu, tengok dulu, tanya dulu, bincang dulu, barulah kita buat keputusan. Rupanya boleh belaka, tak apa. Kadang-kadang macam tu je. Benda tu taklah sampai membawa kepada haram, sampai kepada berbuat dosa dan sebagainya. Itu satu. Ini macam ni lah kata-kata. Menuntut ilmu fiqh itu kebanyakan dia bersifat dengan kecelaan yang tersebut dalam bab yang keempat ini. Itu ada sebut, sebut ulama sebut. Kalau kata dia baru mengaji ilmu tertentu, dia akan jadi yang sombong pasal dia berasa dia tahu banyak dah. Tapi kalau dia naik lagi tu orang yang kata lagi mengaji rasa kau bodoh. Macam tu lah. Bukan dia bodoh, dah tak bodoh, tapi pasal dia rasa apa? Dia rasa bodoh tu maksudnya dia rasa ada banyak lagi yang dia tak mengaji, yang dia tak tahu. Sebab tu dia rasa bodoh. Bila orang ni mengaji, dia berhenti tang mengaji, dia berhenti dia berhenti takat tu, dia tak mengaji dah, maka dia yang dia tahu tu habis semua dah. Dia berasa macam dia tahu semua dah, pasal dia tak sambung lagi. Kalau sambung lagi dia tahu lah, ada macam-macam lagi. Itu yang jadi macam tu. Dia berasa macam aku dah habis mengaji habis dah. Padahal dia berhenti dekat. Sebab tu mengaji dia bukan ada tahap ataupun ada sekatan ataupun ada orang panggil apa, dinding yang membatasi. Tak ada. Sebab ilmu Allah Ta'ala ni sangat luas. Jadi sebab tu setujulah kita pasal boleh maghrib sahaja pun tak apalah PKP ni. Jangan tak boleh langsung, tak mengaji tak boleh duduk. Tu kata Imam Ghazali pun lah, kalau tak mengaji apa, mengaji 3 hari hati boleh hitam sampai macam tu kan. Sekurang-kurangnya khutbah seminggu. Tu paling orang paling cerai Ustaz cerai yang baru ni kan, Syarif Long cerai tu seminggu kali. Tu pun seminggu sekali main lewat, dah main lewat duduk Ustaz lena pula. Tak ada lepa juga. Nak boleh tang berkat duduk duduk apa ambil ni tu tak jadi. Macam tu kita kata kan. Tu yang disebut ni. Jadi kita hati-hati. Tak kira bidang apa pun sebenarnya, bukan takat bidang fiqh saja. Bidang Al-Quran yang kita kata An-Nabru. 2 jam depa bincang. Arab seorang ada. Tok guru Arab mai cinta bincang bab tu. Ada terjemah pula. Bagi hak tak faham Arab, tu pun tak faham lagi. Ada yang komen netizen bawah tu, hak yang ada tengok tu. Tu ilmu yang tak selalu dibincangkan. Dan kalau nak bincangkan pun bukan semua orang yang tahu, yang betul-betul pakar. Tak ada yang betul-betul yang boleh, bukan tak ada. Jadi payah susah kita nak boleh macam tu. Sebab An-Nabruri dia lebih kepada perbincangan dengan bahasa Arab. Orang yang duduk dengan orang Arab lemah dia akan tahu. Sebab kadang-kadang kalau kata di negara Arab tu kadang-kadang nak tahu bahasa-bahasa yang macam ni ni kadang-kadang di geng-geng Arab yang berada di padang pasir ya. Arab kampung aja kadang-kadang tu. Jadi sebab tu Imam Syafi'i sendiri pun dia dihantar ke kampung yang masih fresh bahasa dia, supaya dia belajar di sana. Baik. Kemudian balik jadi pakar bahasa Imam Syafi'i sendiri ya. Kita bincang, kita cerita imam kita lah, imam lain pun cerita imam lain pun hebat juga. Hebat, kehebatannya tersendiri. Baik, kemudian bersifat dengan kecelakaan yang tersebut di dalam kitab yang keempat ini, dan iaitulah mendatangkan bagi binasa dengan sebab segala sifat ini. Jadi masalah binasa tu lagu benar bila kita ni kita duk menyalahkan orang aja. Hidup kita ni kawan tu salah, kawan ni salah. Atau imam salah, mufti pun salah, PM lagi salah. PM lagi salah. Apa nama mai pendidikan, Menteri Pendidikan salah.
Dia komen habis, berjuta, beribu komen orang tu. Tak betul ini, tak betul ini. Letih kita. Sama-sama kita telah lah. Macam-macam. Tahu kan? Dengan sebab segala sifat tu, jaga-jaga. Jadi masalah. Baru ni saya bincang dengan anak murid, bukan anak murid. Asalnya Habib Yu kot, bukan dekat kanan Habib. Dia kata dia dapat kelebihan ataupun dia dapat kelebihan Allah Ta'ala bagi banyak, dia kata. Dia pergi ada orang-orang yang tertentu, ada ustaz yang boleh berubat sikit, yang boleh nampak, yang boleh tahu ghaib, jenis-jenis ghaib tu. Nyembang pukul berapa, daripada pukul berapa sampai pagi ya. Saya tak ingat pukul 2 pagi kan. Jadi semua pagi-pagi ni kira kalau takat nak ketuk pintu 12 pukul 1 nak main rumah duk cop pergi, tak ada masalah lagi, boleh lagi. Tapi habaq lah dulu. Tapi kadang-kadang collect awal kadang-kadang tu kan. Pai syak tu baru ni, pai syak tu habis sambil main anak ingat nak bangkit royuk habis pai kat tubuh lah. Jadi kadang-kadang jadi macam tu kan. Tak ada masalah kan. Apa nama pukul 12 pukul 1 sembang panjang pasal apa? Kes apa? Saya lebih kelebihan. Kelebihan yang macam mana ni? Orang kata kelebihan ni dia sampai kadang boleh baca hati orang, boleh tahu orang ni iman banyak mana, orang ni iman banyak mana. Dahsyat. Perempuan. Ustaz Cik boleh bagi gambar, saya hantar kata-kata dia tu, ni orang ni iman tahu mana. Ustaz macam mana? Saya kata ustaz macam mana? Dia kata apa nama chat tengok. Ustaz sedang-sedang lah. Kalau kamu macam mana? Saya dekat dengan Allah Ta'ala. Wah. Contoh macam ni ya. Saya waktu ustaz, saya bisa mengaji di Mahtafiz Quran. Saya nampak waktu tu semua orang, semua tak betul, semua hati iman tak ada, hafal Quran saja ya. Semua saya benci. Tu dia. Kita ni dilahirkan untuk benci orang belaka kan? Kan? Kalau tak buah, tak mau hak ni, tak mau hak ni, semua saya nampak macam ustaz. Nampak macam tu. Kemas macam tu. Ada lagi lah contohnya. Apa nama, tengok dalam mesej tu. Aduh, kata macam tu pun ada. Tapi kita takut. Sebenarnya dia adalah bisikan syaitan, bisikan jin. Yang bila kita cek balik, bila saya cek balik, rujuk balik pada guru, sebenarnya benda-benda yang sini dah banyak berlaku. Di kalangan pelajar agama sendiri, di universiti saja ada berapa ramai orang yang macam tu, duduk dengar bisikan-bisikan selalu. Dah semua. Dia kata dahsyat macam tu. Kan? Dia duk rasa dia baik. Dia duk rasa dia lah yang tinggi darjat dia. Jadi Allah Ta'ala bagi kat dia kelebihan. Saya tak mau pun, tapi dia pun nak main. Macam tu lah. Bagi orang yang macam tu lah. Dia boleh baca. Okey lah ni Ustaz duk buat apa? Dia boleh apa? Ni. Tapi bila cek balik, kita pun bukanlah tak reti sangat. Kita pun mengaji juga bab-bab tu. Jadi kita dah ada yang betul, ada yang tak betul. Ada yang macam-macam lagi lah boleh bincang. Kita boleh bincang. Jadi kita nampak lah. Pasal kita pun mengaji juga bila tu, dan kita pun ada rujukan kita boleh rujuk kepada orang yang tertentu yang dah lama dalam bidang ni. Tipu daya syaitan ni bukan satu perkara yang kita boleh ambil mudah. Antaranya ialah dia akan menampakkan kepada seseorang itu apa yang dia buat itu bagus, baik belaka. Semua dia rasa aku buat ni baik belaka dah. Kadang-kadang pun tak baik pun, sebab syaitan yang menghiasi dirinya. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Baik, sudah lajak sikit. Maka tilik olehmu apa yang terlebih baik yang engkau cita-cita daripada segala perbuatanmu. Apa yang kita buat, kita cek ataupun kita muhasabah balik apa yang kita buat. Betul ke tak betul? Bagus ke tak bagus? Baik ke tak baik? Dapat pahala ke tak? Pertama kali kita cek apa yang kita buat, niat kita lagu mana, betul ke tak ikut kehendak agama dan sebagainya. Bahawa engkau menuntut kaifiyah memeliharakan diri daripada yang membinasakan kita ni, hidup kita nak jaga diri kita daripada perkara yang akan membinasakan diri kita, membinasakan amalan kita. Dan bimbang engkau dengan memperbanyakkan akan hatimu dan memperbaikkan akan hatimu. Dan kita ni dan bimbang engkau dengan
membaikkan akan hatimu dan membaikkan akan akhiratmu. Kita ni nak berbaik diri kita, hati kita ni nak pergi baik. Hati baik ni dulu mana? Yang sentiasa ataupun selalu ingat Allah Ta'ala dan kurang ingat benda lain. Kurang ingat dunia, lebih kepada ingat akhirat. Memperbaikkan akan akhiratmu. Kita akan nilai diri kita balik. Kita ni banyak beramal untuk dunia kita ataupun banyak beramal untuk akhirat kita. Cek balik, tengok balik. Kalau kurang tak akhirat tu, kena tambah lagi, kena perbanyakkan lagi. Atau yang terlebih baik, yang engkau cita-cita, itu bahawa engkau masuk bersama orang yang masuk di dalam yang membinasakan akan diri mereka. Yang tu yang takut, yang kita takut. Kukut kita termasuk dalam orang yang membinasakan diri mereka. Dan engkau tuntut daripada ilmu yang menjadi sebab bagi menambah akan takabur. Ada orang menuntut ilmu, dengan sebab menuntut ilmu tu menambahkan lagi diri dia berasa hebat, besar, dan dia memperkecilkan, memperlekehkan dan merendahkan, menghinakan orang lain. Dan riak, nak tunjuk-tunjuk apa yang dia ada, apa yang dia buat, baiknya, bagusnya dia dan sebagainya, banyak ilmunya. Dan hasad. Jadi hasad, dengki. Hasad ni maknanya jealous tengok orang. Bukan dekat jealous, lebih daripada tu, nak hilangkan kebaikan orang yang ada, orang yang ada kebaikan padanya, nak main kat kita. Dan ujub, hingga binasalah engkau serta orang yang binasa. Dan ujub, hingga jadilah kita orang yang binasa. Baik, dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna hadhihi al-khisal as-salas min ummahati khaba'isil qalb wa laha maghrasun wahidun wa huwa hubbud dunya. Walidhalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah wa ma'a hadha fad-dunya mazra'atul akhirah faman akhadha min ad-dunya biqadri ad-darurah yasta'inu bihi 'ala al-akhirah fad-dunya mazra'atuh wa man arada ad-dunya liyatan'ama biha fad-dunya mahlakatuh. Dan ketahui olehmu bahawa segala perkara yang tiga ini, yakni riya, ujub, hasad, iaitu daripada ibu segala sifat yang kejahatan dalam hati. Ada tiga sifat ni, tengok dia akan bertambah teruk kita, diri kita. Jangan bagi ada langsung, jangan bagi singgah langsung dalam diri kita. Dan adalah baginya satu tempat tumbuh, iaitu sangat kasih akan dunia. Jadi mai ke mana ni? Dengan kita sayang kasih kepada dunia. Dan dari kerana inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, sangat kasih akan dunia, iaitu kepala segala kesalahan dan segala kejahatan dan segala dosa dan segala maksiat. Okey. Nanti akan masuk, nanti dia akan cerita pasal zuhud. Jadi orang yang zahid, dia akan jadi orang hubbud dunia, dia tukar kepada hubbul akhirah, cinta kepada akhirat dan sebagainya. Walaupun demikian, maka dunia itu juga tempat bendang. Jadi kita tak boleh tinggal dunia juga, sebab dunia ni dah bendang ataupun ladang bagi akhirat, untuk kita sampai ke akhirat. Jadi kita duk himpun hasil di kebun, di bendang, di sawah, di ladang kita, untuk kita bawa pergi ke akhirat. Dia tak mau kita takat sampai duk jadi dunia saja, tapi tak bawa ke akhirat, yakni tempat mengambil bekal di dalam akhirat. Maka barang siapa mengambil daripada dunia dengan sekadar darurat, maknanya dia ambil dunia tu sekadar yang dia perlukan saja, lebih
dia akan sedekah lebih, dia akan infak fi sabilillah, dia akan tolong orang yang susah. Yakni sekira-kira hajat, itulah kata setakat keperluan dia saja, supaya menolongi ia dengan dia atas jalan akhirat. Maka dunia itu mazra'atul akhirah. Ini dia bagi pinjaman, disebut dalam Al-Quran, dia bagi pinjaman kepada Allah, ataupun dia berjual beli dengan Allah. Apa yang dia ada daripada harta benda dia infak fi sabilillah. Infak tu umpama dia membeli syurga Allah Subhanahu wa taala. Membeli syurga Allah. Maka dunia itu mazra'atul akhirah. Ini pun banyak, tapi cuma kadang-kadang kita nak kena ni juga nak kena check jugalah tempat. Kadang buka YouTube sebelum masuk dia punya video yang kita nak tengok tu, dia akan ada iklan daripada pusat-pusat tahfiz, madrasah. Inilah pusat salah satunya, inilah rumah yang akan kita tinggal di akhirat nanti. Dia mukadimah tu dia ceritalah, kami mesti memerlukan lagi apa semua kan. Ada peluang itu derma lah sikit. Cuma kadang-kadang segan tu pasal nak kena buka akaun, nak kena pergi buka tu payah. Kalau boleh tekan tu dia pergi terus derma, mudah lah. Ni nak kena buka dulu kita punya akaun apa semua, kena buka lah keselamatan kan. Jadi kita tak ada apa-apa, lapang semua, tekah bila bagilah. Itu dia jadi satu, kita kata macam benih, nanti kita akan dapat hasil di akhirat nanti. Walaupun kita tak dapat apa-apa, kita bagi. Tapi kadang-kadang ada juga di kalangan manusia sebahagian kecil yang saja dia ambil keuntungan, kemewahan dengan duk cari sedekah. Kan ada juga kan. Dekah lah, kaki tak ada, cukup pukul 6 petang dia nak balik, dia bangkit elok ya. Ada kaki rupanya. Yakni tempat mengambil bekal yang manfaat di dalam akhirat. Dan barang siapa menghendaki akan dunia, kadang-kadang mudahnya kita buat kita pergi beli cucuk, beli nasi ni RM2.9, RM2.9. Kita pun bagi RM3, keep the change. Simpan lah, benda lebih tu boleh lah sekupang. Sekupang kita sedekah lagu tu je, mudah. Mudah, ikut jalan tengok anak-anak budak bagilah RM1 doa. Lebih-lebih kalau tengok anak saya, dan saya bagilah RM10. Baik. Dan barang siapa menghendaki akan dunia kerana bersedap-sedap dan kerana bersuka-suka dan bersenang-senang, maka dunia ini tempat membinasakan dirinya. Jadi ceritanya dunia ni bukan tempat kita bersenang lenang, kita duk bersuka ria, tapi tempat untuk kita duk tanam bekal bagi kita letih. Jadi ulama sufi kata dunia ini tidak ada tempat untuk, tidak ada masa untuk aku berehat. Tidur walaupun sejam 2 jam bagi dia rugi, sebab masa tu dia boleh ambil untuk jadi, masa tu dia boleh beribadat, dia boleh membaca, dia boleh menulis, dia boleh rugi, tidur rugi. Kadang-kadang budak-budak kita lah kan mengaji, balik sekolah, paling seronok sekali kalau nak balik rumah apa? Tidur. Pasal duduk sekolah, duduk asrama kena mangkit awal. 10:05 pagi kita mangkit dah. Kalau mangkit lewat sekali lagi ni pekat duduk berebut bilik ayam. Sepasal jadi mangkit awal pagi, jadi tak ada nak tidur. Pasal ramai orang tu, tapi balik rumah tu dia kira lain lah. Tanya lah siapa-siapa pun, mak pak yang ada anak dia duduk di asrama, balik-balik tu bawah tidur. Dia ada sebut, saya jumpa baru ni beberapa tahun lepas, jumpa YB Banak Baru dulu, Ustaz Yaakob dulu. Dia kata balik ni budak ni 3 hari kata. Satu tidur, yang kedua tengok TV, yang ketiga handset. Lepas tu handset kan tu. 3 hari kata. Budak-budak. Jadi kita pun bapak tu kena faham lah, bagilah peluang juga, tak bagi langsung kan. Okey. Jadi macam tu. Sampai kita ni kalau boleh nak bagi masa
hanya untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pun ada baca apa nama Dr. Aizul Hasan berkongsi. Ada seorang ulama ni apa nama, dalam semalaman dia boleh khatam 3 kali Al-Quran. 3 kali Al-Quran. Tu dia. Dia bukan saiz kita lah. Kita nak kira saiz dia, kita dengan dia kok memang tak sama. Kita satu Quran 30 juzuk tu 24 jam pun baca tak habis. Jenuh menyengit. Kita baca, tapi dia semalam. Baru apa nama semalam. Tu pun dia kata dia selang-selih. Sekali khatam dia akan pergi jumpa dengan bini dia. Dia buat apa bini dia buat tu? Itu Ustaz Cheng akan jawab. Kita tanya dia. Tak tahulah, tapi 3 kali. Habis satu kali khatam dia pergi jumpa bini dia. Lepas tu habis mandi pun semua, mula lagi baca Quran. Khatam pula. Apa nama tu ingat tadi? Apa nama imam? Saya pun Ustaz baru dengar cerita ni. Ada cerita dia banyak. Ada cerita banyak kenaan daripada orang soleh. Hak yang dulu-dulu ni lari susah nak jumpa. Kan? Kali kedua habis khatam pergi jumpa bini dia juga. Kan? Lepas tu mandi baca Quran pula untuk kali ketiga. 3 kali. Tu kemas yang tu. Yang nikah boleh 2-3 pakai tak bangkit dah. Duduk tahun tu lah. Tak kenal lah. Quran pun tak ada lah. Baik. Quran tak ada macam-macam. Semua pakai tak ada. Sibuk dengan hal tu. Baik. Tak mana tadi. Yakni tempat mengambil bekal yang manfaat di dalam akhirat. Jadi kita ni duk asyik fikir macam mana kita nak ambil bekal untuk kita bawa ke akhirat. Lah ni banyak khutbah kita duk ulang hak tu. Awal masuk kadang-kadang ayat tu, bukan kadang-kadang selalu lah. Awal masuk khutbah Jumaat tu ayat tu, kemudian lagi khutbah kedua pun ayat tu juga. Hafal apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah. Apa nama, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur, dan lihatlah apa yang kamu nak bawa besok di akhirat nanti. Jadi bila kita dengar ayat tu, kita ingatlah Allah, satu tuntutan kita untuk bertakwa, satu. Yang kedua, untuk kita lihat, renung dalam diri kita apa yang nak kita bawa, apa yang dah kita sedia. Apa yang nak kita bawa, apa yang dah ada ni, dah sedia dah nak bawa. Kalau kita mati besok ni, kalau kita matilah ni atau mati sehari ni, agak-agak lepas dah nak jawab munkar dan nakir. Siksa kubur lepas dah. Apa yang dah kita buat. Waktu tu sebenarnya kita renung, kita dengar. Bukan kadang-kadang yang makmum yang dia perasan tu imam apa dia ulang banyak kali dengan ayat ni. Dia teringat yang tu dia banyak kali dia ingat ni ada apa dia ni kata kan. Macam tu betul juga, tapi di sebalik tu kita ingat apa benda yang boleh kita ambil daripada ayat itu. Dia faham betul-betul. Dan barang siapa menghendaki akan dunia kerana bersedap-sedap, dah habis macam dah membinasakan dirinya. Jadi jaga-jaga ataupun kita berwaspada apabila kita duk main dengan dunia, kerana takut-takut dunia ni akan mengheret kita, menenggelamkan kita dalam dunianya. Dunia itu mengheret kita dalam dunianya sehingga kita tak nampak ada akhirat, kita nampak dunia sahaja. Baik, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin, i'lam anna ad-dunya aduwatun lillah wa aduwatun li awliyaihi wa aduwatun li a'da'illah. فعداوتها لله تعالى أنها قاطعة الطريق على أوليائه، ولذلك لم ينظر الله إليها منذ خلقها. وأما عداوتها لأوليائه تعالى فلأنها تزينت لهم بزينتها وعمتهم بزهرتها ونضارتها حتى تجرعوا مرارة
as-sabri fi muqa'atiha wa amma adawatuha li'ada'illahi fal istidrajiha lahum bimakriha wa makidatiha waqtinasiha lahum bishabkiha hatta waqifu biha wa awwalu 'alaiha fa khadhalathum ahwaja ma kanu ilaiha. Ketahui olehmu bahawasanya dunia itu seteru ataupun musuh bagi Allah Ta'ala. Dunia ni musuh Allah. Macam mana Allah Ta'ala buat dunia tu musuh pada Allah Ta'ala? Maksud dia macam mana? Bukanlah maksud yang kita biasalah, yang kita faham. Dan seteru ataupun dan musuh bagi awliya-Nya, bagi kekasih Allah. Bagi kekasih Allah, dunia ini dia tak suka. Dan seteru bagi segala seteru Allah Ta'ala. Dan dia adalah musuh bagi musuh Allah Ta'ala. Macam mana? Bagi musuh Allah Ta'ala, engkar Allah Ta'ala pun, dunia itu musuh bagi dia. Maka makna, baru dia terang makna. Maka makna seteru, makna musuh bagi Allah Ta'ala itu bahawasanya memutuskan ia akan jalan kepadanya atas awliya-Nya. Kerana dunia itu dia akan jadi yang memutus, kita kata gunting, yang menggunting tali Allah Ta'ala dengan awliya-Nya, dengan kekasih Allah, dengan hamba-hamba yang dikasihi. Dan dari kerana yang demikian itu tiada menilik Allah Ta'ala kepadanya. Maknanya Allah Ta'ala tak melihat, tak perhati, tak renung pun, tak tenung pun. Apa lagi dia punya ni? Bolehlah tu kot. Kepadanya selama menjadikan ia dengannya. Allah Ta'ala tak pandang pun dunia ni. Maknanya tak ada harga pun sebenarnya dunia ni. Allah Ta'ala jadikan dunia ni, bagi Allah Ta'ala pun tidak ada harganya. Dia hanya sebagai satu bagi ujian lah untuk makhluk dah, untuk hamba-hambanya. Apa dia? Hadis ada sebut dunia mal'un, dunia macam-macam. Beberapa hadis kalau kita nak sebutkan tentang kecelaan dunia itu. Kecelaan dunia itu apabila orang menjadikan dunia itu untuk dunia. Baiknya dunia itu apabila dunia itu dijadikan ladang untuk keakhiratnya, bekalan. Adapun makna seteru ataupun musuh bagi awliya Allah Ta'ala, maka bahawasanya ia berperhiasan bagi mereka itu dengan perhiasannya, dan hendak meratakan ia akan mereka itu dengan keelokannya dan kebaikannya, hingga menelan mereka itu akan pahit sabar, yakni kesusahan sabar pada memutuskan akan dia dan menjauh akan dia. Ingat awliya Allah Ta'ala ni macam mana dia nak putuskan hubungan dia dengan dunia, sehingga dia tidak ada rasa cinta, tak suka kepada dunia. Kita ni tak, kita ni hati kita duk masih terikat ataupun masih terpaut dengan dunia. Tak percaya, cuba bagi kat saya kereta Mustang contohnya, ataupun kita Ferrari ataupun Porsche ke, aku mana? Saya nak tolak ke? Sayang, orang nak bagi free, takkan kita nak tolak? Macam tu lah kita katakan. Apa nama, segala harta benda dunia lah, tak kira lah. Kita kata kereta mewah, rumah mewah, harta benda yang banyak, tanah. Pasal tanah pun kemarin ada orang tanya ke faraid. Ada orang macam ni kadang-kadang dia nak bagi faraid, dia tak mau bagi faraid ke adik dah. Pasal adik dia dah kerja tetap, dah ada harta sendiri, jadi kita faraid tak payah bagi kat dia hidup senang. Boleh macam tu. Jam betul orang macam ni dia kata. Aduh, macam-macam orang, macam-macam. Ada kan. Nampak kawan tu senang sikit, dia tak payah bagi dia tu senang dah. Anak pun tak ada, jadi kita bagi bedak kita ya. Letak pergi kat dia.
Ui, wow tu. Ataupun macam-macam lah orang yang ada orang ni kan. Kita benda perkara-perkara yang macam tu kita jadikan dia sebagai pengajaran lah kepada kita. Hak elok kita ambil, hak keruh tu kita tawang kan. Keruh tu kalau boleh kita jenis kan. Baik, hingga menelan mereka itu akan pahit sabar. Maknanya mereka ni kena betul-betul sabar. Orang awliya ni mereka lari ke dunia, tapi dunia likan mereka. Ada orang likan dunia, tapi dunia lari kepada mereka, tak mau. Saya duk teringat dia cerita dulu, cerita Melayu pun ada ramai. Ada banyak cerita juga, cerita Melayu kita lah. Drama-drama dulu ni cerita pasal wali. Dia menikah, seorang lelaki ni wali, dia menikah dengan seorang perempuan. Jadi duduk dalam keadaan yang kita kata tak mewah mana lah. Perempuan duduk rongut. Hang nak tunjuk, okey tak apa, aku tunjukkan. Pergi kat belakang rumah ada telaga, saya ingat tu telaga. Lepas tu dia ambil apa nama, orang panggil apa, lupa. Tu baldi turun telaga tu lah, apa nama orang ni? Timba tu lah. Buah. Dulu tak ada, rumah tua saya pun ada dulu, motor saya pun ada dulu, tak silap, rumah tok perak tu. Jadi tak ada lah, mana cari dulu tu. Ada pun depa timbui tak apa, depa habis lah, depa tabung habis. Jadi dia ambil timba, dia buat masuk rumah tu tali, lepas tu dia angkat pula, tengok timba tu penuh dengan mah mata. Dulu tu cerita Melayu lah, dia cerita kisah cinta je lah. Pening lah tengok kisah cinta. Pagi tadi saya duduk tengok lah Sat dengan mereka tu apa cerita kisah Tuan Daniel. Cerita tu ulang dah. Tapi dah sambutan hangat. Jadi tunjuk lagi. Dan kadang-kadang kita tak nampak pun apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada cerita lah ni. Banding dengan cerita Piramli ni jauh beza. Cerita Piramli macam-macam pengajaran yang kita boleh dapat. Baik, cerita Piramli. Cerita orang dulu tu, ada satu dia buat tu ada sebab. Lah ni orang buat tanpa sebab, hanya sekadar nak seronok saja, nak gelak, nak rasa dunia di alam percintaan dan sebagainya. Allah ni dekat tu duk melelong lah banyak orang kan. Akan dia menjauhkan dia. Dan ada makna seteru bagi seteru Allah Ta'ala, maka kerana ia memasukkan bagi mereka itu dalam segala kejahatan dengan tipunya. Nak kena ni dia berhenti masa dah habis ni. Dan makna seteru bagi seteru Allah Ta'ala, maka kerana ia memasukkan bagi mereka itu di dalam segala kejahatan dengan tipunya dan pedayanya, dan memegang ia bagi mereka itu dengan jaringnya hingga percaya mereka itu dengan dia dan berpegang mereka itu atasnya, maka menipu ia akan mereka itu pada sangat bersangatan berkehendak mereka itu kepadanya. Jadi itu pun jadi masalah kepada orang yang musuh Allah Ta'ala. Jadi kalau dia musuh sebab mereka pun dalam keadaan, ialah mereka pun sebenarnya dalam keadaan yang sangat bukan tenang pun hidup mereka pun. Mereka pun tak, aku tipu hang, esok aku tipu hang, hari ni aku tipu hang, aku murung hang, esok hang murung aku pula. Tak, orang lemai pula murung hang pula, murung aku pula. Duk masing-masing. Jadi antara mereka pun kadang-kadang bukan ada percaya mempercayai, masing-masing mereka pun bermusuh sama-sama mereka. Musuh Allah Ta'ala. Walaupun kita nampak mereka tu boleh duduk sekali kan, dalam kumpulan sekali, organisasi sekali, dalam parti sekali dan sebagainya, tapi wa qulubuhum syatta, hati mereka tak sekali pun, akan berpecah juga, akan habis juga, meletup kan. Mereka jaringannya itu masuk dia. Maka menipu ia akan berkehendak mereka. Ya, ini sangat kasih mereka itu padanya, bahawa ia kepada celaka mereka itu dan memasuk, kadang-kadang disebabkan apa yang mereka buat itulah akan makan diri mereka balik dan memasukkan ia akan mereka itu ke dalam api neraka. Yang tu lagi dahsyat. Na'udzubillahi minha. Wallahu a'lam. Jadi wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.